Iqra ya Muhammad, Jibril menyampaikan pesanan. Let's ngaji, Tuhan kalam, Tuhan penuh suci. Let's ngaji, dunia alamat panduan ilahi. Let's ngaji, membentuk jati diri insani. Let's ngaji, terpancar cahaya hati dan nurani. Let's ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada semua yang setia bersama dengan Let's Ngaji #ngaji sampai jadi. Dan hari ini tetamu undangan kita adalah salah seorang watak pemanah di dalam pendekar awang, Hazwani Helmi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama kami di dalam set Let's Ngaji bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Selamat berpuasa. Nanti balik ke salam kat keluarga semua nah. Insya-Allah. Jadi hari ini kita akan mengaji surah Al-Mulk. Betul? Ayat 1 sampai 3. Tapi sebelum tu kita tanya jugalah macam mana hari tu memanah okey ke? Berapa lama apa belajar manah? Kalau ikutkan yang sebelum dapat watak Sri Kandi Minah tu, sebelum tu kita orang dah start berkuda memanah waktu sebelum pergi haji. Okey. So berapa lama tu? Dalam 6 bulan macam tu kot. Lepas 6 bulan praktis tu, balik daripada haji tu dapat watak tu. So, begitu. Tapi Ustaz sebut pasal bulan Ramadan kan, insya-Allah lepas raya ni akan ada satu drama lagi. Alamak. Tajuk dia Lelaki Melayu Tak Akhir. Siapakah lelaki Melayu tak akhir tu, kena tunggu lepas raya ni. Oi, bahaya betul. Susah. Adakah aku? Allah. Mestilah tertanya-tanya kan. Adakah aku? Kita tak tahu, wallahu alam. Jadi yang pasti lelaki Melayu terakhir tu mesti kena pandai mengaji. Kalau tidak bukan lelaki Melayu terakhir, lelaki terakhir terus. Allah, deep. Jadi jom mari sama-sama kita mulakan. Kami doakan mudah-mudahan drama yang buat dan semuanya memberi manfaat kepada masyarakat insya-Allah. Amin. Jom kita baca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Surah Al-Mulk, muka surat 562. Muka surat 562. Jadi semua yang ada Quran, tolong buka juzuk yang ke-29, surah yang pertama daripada juzuk 29, iaitu surah Al-Mulk, surah berkaitan dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, surah yang besar kedudukannya yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam kalau dalam satu hadis tu Nabi tak akan tidur selagi tak baca surah Al-Mulk. Jadi jom ayat berapa? 1 sampai 3. Noh. Panjang tu. Dia tak bagi ayat 1 sampai 2. Mai jom kita tengok. Saya minta izin saya baca dulu. Cek semak elok-elok. Saat lagi kita bincang sikit-sikit je, tak tanya soalan pun. Jangan cemas sangat. Ya, rasa macam dah exam pula. Yalah, cemas sangat. Biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Sadaqallahul Azim. So 3 ayat, jom kita tengok satu persatu. Untuk semua yang baru nak mengikuti program ni dan untuk pengetahuan Azwani jugalah, program kita ada 2 segmen aja. Segmen pertama, segmen kedua. Segmen pertama kita akan mengaji betul sikit, mana ada tajwid kita sebut-sebut sikit. Segmen kedua nanti kita akan mengaji juga dan kita akan cerita sedikit berkaitan dengan ayat yang ada sikit. Kemudian ialah kalau Hazwani ada soalan dan sebagainya boleh tanya. Kemudian itu je lah, habislah segmen kita. Ya Sekejap ya, tak lama pun. Jadi sebab tu kita tak ada yang kita buang masa lah. Dan kalau saya tanda dalam ni nanti, Azwani nanti tengok tahun tu nak. Cek tengok tahun tu. Ni nampak tak saya ni? Tu nampak. Ada kat situ betul ya lah. Senang kan. Kalau tidak, kalau nak saya lukis burung pun boleh juga, ayam pun boleh juga. Okey, boleh tengok lah. Okey, jom kita pergi satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim, itu standard semua orang mahir. Ta sebutannya ringan lah. Ta. Jadi tak bolehlah mula dengan tabar, taba, tak. Dia ta simple ya. Ringan kita tanda dekat situ, kita minta ringan lah. Ringan atau nipis lah, ringan. Okey. Tapi Ustaz, contoh kalau orang ada pelat yang macam contoh Mak Saleh kan orang naturally macam ta. Yang tu macam mana? Yang tu tak betul lah kan kalau ikutkan. Bukan tak betul. Kurang tepat. Itu ayat yang paling betul. Kalau dia bukan wrong. Dia bukan wrong. Kalau ta angin tu dia bukan wrong. Dia kurang tepat. Macam kita baca Allahumma hdina fi man hadait. Kan? Dia tak sepatutnya dia Allahumma hdina fi man hadait. Dia kena dia bukan kebanyakan sebab bila huruf memang kalau kita baca dalam bacaan harian kita tak akan jumpa ralat dia. Tapi kalau kita baca dalam Quran akan ada momen huruf ta bertemu dengan huruf sin. So kalau kita baca sa'at sabila, tengok tahun tu saya tulis. Okey, ini dia. Sabila. So kalau sa'at sabila, kalau kita baca dengan ada bunyi angin tu, sa'at macam mana nak hilangkan bagi dia pergi bawah tu. Okey. So kalau kita baca sa'at sabila, kalau kita baca dengan angin, secara automatik dia nampak macam idgham. Istilah lu saya sebut istilah tu, dia macam idgham kabir tu. Dia macam masuk dalam terus. Dia jadi macam idgham. Sa'at sabila. Sebab kita baca sa'at sabila. Dia kacau. Tapi kalau kita baca satu-satu dia akan putus sepatutnya. Sa'at sabila. Baru clear. Nampak? Tapi dalam harian kita tak akan jumpa ayat ni. Jaranglah orang nak baca ayat ni tiba-tiba kan. Jadi sebab tu kalau kita baca kita tak akan nampak. Sebab kita rasa macam tak ada efek pun. Faham tak? Tapi sebutan sebab tu kita kata dia tak menjadi, it is not wrong. It's just not perfect. It's just not perfect. Macam itulah sebutannya. So tabarakalladzi, ladzi macam biasa keluarkan lidah. Ladzi biyadihil mulku wa huwa ala dihil, ringan ajalah sebutannya macam HIL. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tang sini tanwin
bertemu dengan huruf qaf, dia akan menjadi apa dekat sini? Dia akan jadi ikhfa lah kan. So ikhfa sekali lagi kita akan tengok graf dia. Graf dia. Ini izhar, ini idgham, ikhfa kena pergi tengah-tengah lagu ni. Di antara idgham dan juga izhar. Sekali lagi kita akan sebutkan insya-Allah. Kemudian alladzi khalaqal mauta wal haya, macam biasa mauta lembut saja, mauta wal hayata liyabluwa ini qalqala tapi simple dan ringan, liyabluwakum dia macam ada huruf i dekat ba tu, liyabluwakum ayyukum ini bunyi dia dekat sinilah, ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita ambil 2 ayat dulu takut tak sempat. Nah, ayat ketiga tu tak apalah kalau sempat kita bacalah. Kalau tak sempat kita try tengok boleh lah. Cuma ni Ustaz sorry nak tambah soalan sikit sebab biasanya mesti ada orang confuse macam Ustaz sebut tadi ladzi tapi ada juga huruf yang zai tu wa huwal azizul. Macam mana kita nak tahu beza bila nak keluar ladzi? Huruf lah, huruf. Huruf yang sini alladzi, huruf zal, huruf kejap kita tunjuk paling dekat sekali dia atas ni. Okey. Sini. Okey. Okey, saya pusing dulu bagi semua orang nampak. Okey, sini huruf zal. Huruf zal. Okey. Yang sini yang ni huruf zai. So beza dia zal, keluar lidah. Zal. Zai dia simpan lidah dia duduk kat dalam. Kita zai. Sekarang ni saya selalu ulang dalam kita punya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kelas pengajian Lex Ngaji ni, kita bukan nak jadi alim tajwid. Setengah jam tak akan jadi alim tajwid. Jadi saya tak akan ajak banyak detail. Saya nak sebut bagi betul. Itu je sebab tu hashtag kita ngaji sampai jadi. Bukan ngaji sampai alim. Tak ada alim lah setengah jam, tak ada. Betul lah. So alladzi dengan azizun. Paling susah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kan banyak kan kita yang mana satu nak keluar. So itu bezanya pada huruf. Allazi keluar, kalau azizun lidah kat dalam. Okey. Clear. Okey, jom kita try. Kita tengok. Tabarakalladzi keluar lidah. Boleh zoom mulut saya Syarul, kamera ni kita cuba. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Dapat? Sekali lagi. Tabarakalladzi ladzi. Dia akan pergi macam tu ya. Dia mesti macam tu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. In kat sini kita nak pergi. Kita tengok. Kan kita buat graf tadi kan. Saya tengok kita kalau semua orang boleh perhatikan, okey saya tukar color lah bagi nampak senang kita nak tulis kan. Okey, di sini kita kata izhar. Okey, di sini kita kata idgham. Okey? So izhar dengan idgham. Di tengah-tengah inilah yang disebut sebagai ikhfa. Yang tengah-tengah ni ikhfa. Okey, so macam mana kita kata ikhfa tu? Kalau kita baca kulli syai'in qadir izhar. Clear. Syai'in qadir. So huruf yang kita nak sebut adalah in qadir. In qadir. In. Okey. So kulli syai'in qadir. Kalau idgham kulli syai'in qadir, dia masuk terus. Itu idgham. Idgham masuk terus. So izhar kulli syai'in qadir. Kalau idgham kulli syai'in qadir. Ikhfa mesti antara dua. Dia tidak in, dia tidak iq. Dia terus kulli syai'in qadir. Nampak? Dia sebut in tu dia tak jadi in, dia jadi in. Qa tadi dia tak jadi iq. Dia terus masih dalam bunyi tadi tu. So dia kulli syai'in
syai'in qadir. So orang tahu, kalau orang buta dengar kita baca, dia tahu selepas tu huruf qaf. Sebab dia dengar bunyi qaf ada dalam bunyi dengung tadi tu. Kulli syai'in qadir. Dia akan pergi macam tu. Itu adalah ikhfa. Okey. Cuba ayat 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pandai. Nampak? Masuk. In qadir. Okey, kalau kita buat soalan, nak bagi dapat kan contohnya. Okey, kalau izhar dia macam kulli syai'in qadir. Okey, kalau idgham kulli syai'in qadir. Itu idgham. So kalau ikhfa kulli syai'in dia ada in qadir. Baru jadi. InsyaAllah saat lagi kita sambung. Hazwani sambung dengan ayat yang kedua dan yang ketiga. Jangan ke mana-mana. Let's ngaji. #ngaji sampai jadi. Jangan cakap ada zakat fitrah je tau. Selain dari zakat fitrah, ada juga zakat harta yang wajib kita bayar. Contohnya, zakat pendapatan, simpanan, perniagaan, saham, emas, perak, dan KWSP. Ini dah masuk bulan Ramadan. Selain dari zakat fitrah, rebut peluang untuk dapatkan keberkatan di bulan Ramadan ini dengan membayar zakat pendapatan, simpanan, dan lain-lain. Klik link di bawah sekarang. Bayar zakat sekarang kan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah panduan kehidupan. Dalam Al-Quran tersimpan 1001 doa untuk kita munajat kepada Rabbul Izzati. Bulan Ramadan bulan berdoa. Oleh itu, jom sama-sama temani PPZ bersama dengan anda sepanjang bulan Ramadan 30 doa di dalam episod Satu Hari Satu Doa. Jom, jangan lupa boleh share, boleh like, boleh baca dan beramal. Selamat. Alhamdulillah kita kembali dalam Let's Ngaji #ngaji sampai jadi. Ya, bersama dengan tetamu istimewa kita Hazwani Elmi. Ya, Ustaz. Salah seorang pemanah di dalam cerita Pendekar Awang. Masya-Allah, masya-Allah. Dan akan menantikan drama baru lelaki Melayu terakhir. Siapakah lelaki itu? Ya, tapi yang kelakar ni Ustaz, hero dia adalah hero yang Pendekar Awang juga, Fatah Amin. Nak spoil pula. Alamak, adakah itu lelakinya? Tapi tidak. Kita tak tahu. Nanti bersama-sama insya-Allah. Kepada anda selamat berpuasa dan jangan lupa program Let's Ngaji ini dibawakan oleh Agami Group Sendirian Berhad yang juga rakan penaja kami adalah Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan PPZ Mawib. Pesanan kepada anda, jangan lupa bayar zakat. Betul. Kewajipan zakat sama macam mana wajibnya kita puasa. Itu simple lah dia punya matematik dia. Kalau kita rasa puasa tu wajib kita, zakat pun sama. Zakat fitrah murah saja, RM7 tunaikan, itu kewajipan kita. Baik, kita sambung. Begitu juga dengan zakat pendapatan, zakat emas dan sebagainya. Okey, saja nak tanya tadi. Sepanjang berlakon kan mesti panah. Kira tu panah lepas lagu tu je ke atau memang betul ke benar tu? Dia ada dua cara, yang macam satu angle tu kita orang memang panah betul-betul, tapi ada satu lagi yang macam contoh ada scene yang berapi tu, yang tu kena CGI. So kita orang macam lepas kosong je lah, tak ada panah pun kat situ. Dia ada teknik CGI, tapi dua-dua tu kita orang ada buat juga. So dia letaklah panah tu. Panah yes. tu dia letaklah nanti dalam tu. Pi lah. Memang pi lah. Oh, dahsyat betul lah. Masya-Allah, masya-Allah. Kita tengok berapi-rapi dia. Tapi mata tak kejip pun dengan api dia. Kan kalau kat dapur tu api tu kan. Ni. Yang mana tapi pendekar. Pendekar. Sri Kandi begitu. Jadi jom kita bersama dengan Sri Kandi kita Minah. Jadi teruskan untuk ayat yang kedua boleh. Sampai sebelum tu saya nak bagi tahu, jom kita tengok. Tadi kita berhenti pada ikhfa. Betul? Syai'in. Kita ambil sikit. Okey, kalau izhar bunyinya syai'in. Qadir. Kalau idgham syai'iq
qadir. So di antara in dengan iq tadi duduk tengah-tengah, syai'in qadir. Selesai. Jadi sekarang kita masuk ayat yang kedua. Silakan berhati-hati pada allazi. Maut itu lembut, maut bukan maksud maut tu lembut, maut tak lembut. Maut ni menakutkan. Tapi bacaan dia mautal ladzi itu lembut, wal hayata liyablu. Liyab, berhati-hati jangan liyab. Tak mau liyab. Liyab qalqalah kubra. Liyab qalqalah asyadu kubra atau qalqalah akbar, dia lagi besar. Yang kita nak adalah qalqalah sughra, liyablu. Dia seolah-olah sebelah ba tu ada i dia tu, ada ba, liyabluwakum. Ayyukum ahsanu, jaga itu ha yang pedas lah orang kata, ahsanu amala. Berhenti 2 harakat. Boleh? Terus sambung wa huwal azizul, yakni lidah di dalam ghafur, bukan gha, ghafur, tapi fa tu ringan saja. Ghafur. Jom try. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Power, bagus. Wa huwal azizul ghafur. Ayo, ghafur. Ghafur. Dia bunyi tu. Kebanyakan orang jarang nak sebut hujung tu clear. Entah, mungkin takut. Kenapa saya tak pasti. Ataupun dia macam malas nak cepat kot, ghafur. Sebab especially bulan Ramadan kan kita ada satu surah tu Al-Qadar, surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Qadr. Dia kena bunyi ru. Qadr. Sebab ra tu ada. Dan ra tu semua orang tahu syarat dia qadr. Bila qa dal ra tu tebal, dia bukan qadr. Dia bukan macam qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Ringan. Yang ni tebal. Jadi kebanyakan orang tinggal. Jadi sebab tu bila kita dengar orang sembahyang, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Tak dengar syahr, dia kena bunyi. Dia kena bunyi tu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Kami baca dengan guru kami ada kat Sendayan ni, Syekh Muhammad bin Abdul Nabi ni kan. Syekh Nabi tu ada kat sini. Begitu yang Syekh Nabi ajak kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr tu kena bunyi. So sama macam ni. Wa huwal azizul ghafur. Dia kena dia kena ada. Tapi taklah panjang sangat. Wa huwal azizul ghafur. Dia macam syok sangat kan. Okey, jom cuba. Bunyi motor dah. Bunyi motor kan. Wa huwal. Okey. Wa huwal azizul ghafur. Ghafur. Cukup. Yang tadi tu terpanjang sikit. Dia bukan, dia dah macam dia ada huruf satu lagi tambah. Dia tak payah ghafur. Dia bukan macam tu. Bukan. Itu ada sabdu. Dia ghafur. Aywa hakadha. Okey? Sekali lagi. Boleh? Wa huwal azizul ghafur. Aywa hakadha. Alladhi khalaqal. Okey, kita sampai ayat yang ketiga. Jom kita try. Berapa minit kita ada lagi? Pasal kita tengok. Biasalah kita ada masa lagi kan. Wa hakaza. Ada lagi 8 minit insya-Allah. So alladhi, kita keluar lidah sama juga. Alladhi. Silap pen biru. Alamak, macam mana? Pen merah, pen biru pula. Okey, cantik. Alladhi. Alladhi khalaqa sab'a. Sama macam liyablu. So yang ni sama. Sab'a samawatin. Tang sini selalu orang akan terpengaruh dengan huruf ta. Sebab ta berat. Ta kuat. Ta huruf yang kuat. Bila ta huruf yang kuat, membuatkan huruf ta yang lemah terikut. Menjadi lumrah alam, yang kuat akan mengalahkan yang
lemah. So huruf ta ni memang huruf lemah, huruf biasa ta. So dia akan jadi sab'a samawatin tibaqa. Dia tak akan jadi samawatin tibaqa. Nampak? Daripada tibaqa. Tapi kalau ikut kaedah kita buat ikhfa sekali lagi, jadi ya. Kalau kita try lagi. Izhar bunyi macam mana? Samawatin tibaqa. Tapi bukan yang tu yang kita nak baca. Kalau idgham samawatit tibaqa. Tapi itu pun kita tak mau baca. Kita nak baca di tengah-tengah dia. Samawatin tibaqa. So kalau orang yang semayang, orang tu buta, dia akan tahu huruf selepas ni adalah huruf ta. Samawatin tibaqa. Orang tu dengar, oh tahu lepas ni huruf ta. Sebab dia dah masuk, mulut kita dah ready. Cara nak sebut huruf isti'la, huruf-huruf tebal ni, kaedah nombor satu dia, macam saya sebut selalu, program kita bukan program alim, bukan program untuk nak bagi tahu kata saya ni guru Quran, kamu ni dengar cakap saya. Bukan. Saya nak ajak orang sebut bagi betul supaya rasa kejayaan. Jadi cara nak sebut huruf tebal, penuhkan angin dalam mulut. Penuhkan angin dalam mulut. So dia akan jadi samawatin tibaqa tibaqa tiha. Dia akan jadi tibaqa. Nanti ma tara. Sabdu tu tak ada apa-apalah sebab kita tak sambung. Kalau kita sambung memang dia akan hidup sabdu tu. Tapi kita tak sambung. Ma tara fi ra tebal. Ra baris atas tebal. Ma tara fi fi khalqir rahmani min tafawut. Sama juga. Ikhfa juga. So kalau izhar dia akan jadi apa? Min. Tengok sini. Min tafawut. Kan depan cik tu ada Quran. Tengok situ juga. La ilaha illallah. Tengok sini. Mana tadi ayat ketiga? Tengok sini. Nampak? Khalqir rahmani min tafawut. Okey, kalau izhar dia akan jadi min tafawut. Tak mau, yang tu bukan bacaan kita. Idgham mit tafawut. Tak mau, bukan itu bacaan kita. Yang kita nak ikhfa. Jadi di antara min tafawut, mit tafawut, kita nak baca min. Nak? Cuba Syarul ambil zoom saya punya lidah. Cuba tengok cara bacaan dia ni. Cara mudah sebab tadi kan huruf ta apa semua dalam. Macam mana nak scan? Tapi ni tunjuk kat lidah sendiri. Bukan min tafawut, bukan. Mit tafawut, bukan. Itu idgham. Kita nak baca ikhfa. So dia akan jadi macam mana? Min. Nampak? Ta tu dah ready dah. Ta. Kita nak sebut ta. So orang buta kalau dia semayang dengan kita, dia akan tahu kawan ni nak baca huruf apa. Saya sebab itu kaedah yang guru saya pesan kat saya, kalau kita semayang, kita akan sentiasa ingat kalau orang buta semayang dengan kita, dia tahu apa huruf yang kita nak baca. So bila kita baca min tafawut, dia tak akan jadi. Cuba tengok Saya tahu mungkin saya tak ada idea nak cari contoh dalam Quran. Tapi saya sebut aja. Contoh dia kita ambil tadi kalimah yang qadir kan, contohnya min qadir, contoh je. So kalau min dia bunyi kalau yang ni min dia akan bunyi ringan. Dia ada beza, mesti ada beza. Kalau nak tahu kita tutup, kita tutup mata, kita dengar. Kalau tadi min qadir, minta, mesti ada beza. Itu dia punya ikhfa. Min tafawut. Fawr, tebal. Fawr. Fawr. Ji'il basara hal tara min futur. Jom try pi. Saya ni satu persatu sikit sebab surah Al-Mulk ni favorite. Orang Melayu suka baca. Masjid-masjid tiap malam baca. Betul. Tambah pula bulan Ramadan. Jom. Allazi. Alladhi khalaqa. Betul? Alladhi khalaqa sab'a. Betul? Dia dah start rasa cuak dah. Ambil balik. Wa huwal azizul ghafur. Bagi semangat balik. Wa huwal azizul ghafur. Aywa.
الذي خلق 7 سماوات طباقا. Bagus. ما ترى في خلق الرحمن من Jaga jangan terbaik. Okey, tak apa. It's okay. Slow lagi sekali. Ma ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Bagus. Bila itu saya selalu kata ke orang, siapa yang mengaji, dia sendiri apa betul kesalahan dia, itulah orang yang bijaksana. Dia sendiri aku apa betul aku. Tu terror lah tu. Bagus. Terus terbaik. فارجع البصر هل ترى من فطور. Sedia lagi sekali. فارجع البصر هل ترى من فطور. Ayuh, hakadha. Futur. Bagi dengar bunyi. Betul. Sebab roh tu ada tu. Dia hidup tu. Dia huruf kita yang kita kena baca. Dia tak ada futur. Okey? Wallahu a'lam. Jadi kita berada di penghujung rancangan. Sudah. Salah satu surah yang perlu dijaga dalam kehidupan kita. Sebab bayangkan Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Rejab lalu yang kita lalu, Nabi yang doa mustajab di dalam nisfu Sya'ban tak pernah tinggal tiap-tiap malam untuk membaca surah Al-Mulk. Kerana surah ini akan memberi syafaat kepada kita. Jadi jadikan bulan Ramadan ni peluang kita baca kalau untuk inilah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni. InsyaAllah. Nak cakap jazakumullah khair juga Ustaz, sebab ialah kita amal surah Al-Mulk ni tapi rupanya baru sedar ada terlepas pandang kita punya sebutan. Betul, kan? Iyalah. Semoga Allah menerima bacaan kita yang sebelum ni. Terima kasih kepada Zuhani kerana sudi bersama dengan kita. Harapnya ada kebaikan. Sangat, masya-Allah Ustaz. Dan saya pun mengharapkan penonton juga mendapat kebaikan bersama-sama, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kami di sini. Jangan lupa teruskan bersama esok lagi dengan kami dalam Let's Ngaji #Ngaji Sampai Jadi. Dan untuk kali ini, selamat berbuka puasa. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.